وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Saudara sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah bersama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Kerana sesungguhnya orang yang bertakwa kepada Allah pasti akan menyelamatkan dirinya dari azab-azab dan siksaan Allah. Amat buruk padanya orang-orang yang suka berhasad dengki. Sidang Jumaat sekalian, marilah kita sama-sama menghayati dan memahami isi kandungan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul khatab. Rawahu Abu Daud. Yang berarti adalah hasad dengki itu memakan amal kebajikan sebagaimana api memakan kayu api yang kering. Seiringan dengan tajuk khutbah pada hari ini, iaitu hasad dengki merosakkan amalan. Marilah kita mendengar kupasan yang selanjutnya berdasarkan hadis dibaca tadi mengenai hasad dengki yang mengakibatkan terbinasanya amalan kebajikan manusia. Para hadirin yang dirahmati Allah, sesungguhnya hasad dengki itu merupakan penyakit hati yang berpunca dari kekosongan rohani. Ia merupakan satu penyakit berbahaya yang semakin menular di kalangan umat Islam masa kini. Apa yang dimaksudkan dengan dengki di sini ialah berharap agar nikmat yang didapati oleh saudaranya itu hilang, sama ada nikmat dunia maupun nikmat agama. Contohnya, apabila ada jiran ataupun saudara kita yang mempunyai harta kekayaan, sedangkan kita tidak sekayanya, maka timbul perasaan hasad dengki di hati kita, serta berharap agar kekayaan milik jiran atau saudara kita itu luput dan hilang darinya. Inilah yang dinamakan perasaan hasad dengki, yang termasuk dalam golongan sifat-sifat tercela, yakni sifat mazmumah. Sidang jemaat sekalian, disebabkan terlalu berluasa sifat hasad dengki dalam diri manusia ini, maka kita telah pun diberi peringatan untuk memohon dari Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan dari orang yang mempunyai perasaan iri hati dan hasad dengki. Firman Allah dalam suratul Falaq, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk, dari bencana makhluk-makhluk yang Ia ciptakan, dan dari bahaya gelap apabila ia masuk, dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada sipulan-sipulan dan ikatan-ikatan tangkai azimat, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
tidak ada tempat berlindung daripada segala kejahatan selain kepada Allah. Sebab itu kita meminta perlindungan kepadanya supaya terhindar segala kejahatan manusia, termasuklah kejahatan orang yang dengki, iaitu orang yang jahat hati. Bila ia melihat orang lain mendapat kebaikan, hatinya menjadi marah kepada orang itu, serta dicarinya ikhtiar untuk merosakkan nama baik orang itu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam satu hadis Rasulullah SAW ada menyatakan, Dabba ilaikum da'ul umami qablakum an hasadu wal ba'da. Artinya, berjangkit kepada kamu penyakit segala umat yang terdahulu dari kamu, iaitu hasad, dengki dan benci membenci. Dengki ada kalanya takbar, ada kalanya berseteru, dan ada kalanya keji nafsu kerana ia kufur dengan nikmat Allah, atau ia tidak redha nikmat Allah mengenai saudaranya itu. Sebab itu nikmat itu didengki. Dalam perspektif Islam, kesemua sifat hasad dengki adalah tercela, melainkan sifat yang dinamakan sifat ghadhah, iaitu orang yang berharap mendapat nikmat seperti orang lain dengan tidak berniat agar nikmat yang didapati oleh saudaranya itu hilang. Maka sifat ini tidak dicela. Contohnya, apabila kita melihat orang yang bijak dan pandai, maka kita pun berharap agar dapat menjadi bijak dan pandai sepertinya. Ataupun apabila kita melihat orang lain membuat amal atau sesuatu kebajikan, maka kita pun merasa terpanggil untuk turut membuat kebajikan. Harus pula hukumnya seseorang itu berharap agar kenikmatan yang ada pada orang fasik dan zalim itu dihilangkan darinya. Maka itu bukan hasad, kerana ia kasih agar hilang maksiat yang dibuat oleh orang yang fasik atau zalim itu. Sidang jemaah yang dirahmati sekalian, penyakit hasad dengki ini memberi mudarat kepada orang yang menghidapinya, kerana ia membatalkan dan meluputkan segala pahala amalannya. Tambahan pula dengan adanya penyakit hasad dengki ini menyebabkan Allah Ta'ala murka ke atas orang yang mempunyai hasad dengki. Cara untuk mengatasi perasaan hasad dengki ini hanyalah melalui kesedaran diri sendiri. Orang yang mempunyai hasad dengki itu perlulah sedar bahawa perasaan hasad dengki itu hanyalah memberi kesan psikologi yang buruk bagi dirinya sendiri. Sedangkan orang yang didengkinya itu tidak langsung terjejas emosinya. Penyakit hasad dengki itu pula memberi manfaat ke atas orang yang dihasad dengki itu, kerana nikmat itu tidak hilang darinya, bahkan digandakan pula kebajikan dan kebaikan ke atas dirinya. Maka kita hendaklah selalu bermuhasabah, menilai akan diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita dapat memperbaiki diri, serta memohon kepada Allah supaya dijauhkan sifat hasad dengki tersebut. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'un alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين بن المرحوم سلطان البدري شاه وولي عهده duli yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badli Shah Ibn Aminul Karim Sultan Salahuddin wa jami'al usratil malakiyah. Allahumma waffiqhum lissadad wa aslih bihimul ibada wal bilad waj'alit taqwa lahum khayra zad innaka ra'ufur rahimun jawad ya latifal bil ibad ya arhamar rahimin. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.